اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Bidayatul Hidayah, muka surat 11, baris yang kelima daripada atas. Baris yang kelima daripada atas. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Bermula Allah Ta'ala itu tiada. Bermula Allah Ta'ala itu berkata dengan tiada lidah. Allah Subhanahu Wa Ta'ala berkata dengan tiada lidah. Allah Subhanahu Wa Ta'ala berkata dengan sifat kalam. Allah Ta'ala berkata dengan sifat kalam. Kita berkata dengan lidah. Sebahagian terdahulu Allah Ta'ala mendengar bukan dengan telinga. Allah mendengar dengan sifat sama. Kita mendengar dengan telinga. Allah Ta'ala melihat bukan dengan mata. Allah Ta'ala melihat dengan sifat basar. Jadi Allah Ta'ala berkata bukan dengan lidah. Allah Ta'ala berkata dengan sifat kalam. Kita berkata dengan lidah. Kita pun bukan berkata dengan lidah dengan maksud daging lidah. Dengan sifat kalam yang Tuhan letak di lidah. Kita mendengar dengan sifat sama yang Tuhan letak di genggam telinga. Kita melihat dengan sifat basar yang Tuhan letak di biji mata. Dan kita berkata-kata dengan sifat kalam yang Tuhan letak di lidah. Bukan kita berkata dengan lidah, sebab orang yang bisu tetap ada lidah. Orang bisu tetap ada daging lidah. Tapi tidak boleh berkata-kata kerana Allah tidak jadikan sifat kalam di lidah. Tapi sebutnya dengar dengan telinga, melihat dengan mata, berkata-kata dengan lidah. Gitulah. Ini semua adalah majazi. Letak je lah. Kita dapat mendengar Allah yang buat, bukan telinga kita yang beri bekas. Kita dapat melihat adalah perbuatan Allah, bukan biji mata yang beri bekas. Kita dapat berkata-kata, keluar perkataan di udara, itu adalah perbuatan Allah. Lidah tak beri bekas sama sekali. Tapi secara majazi kita letak, dengar dengan telinga, melihat dengan mata, kita dapat berkata-kata dengan lidah. Itu semua dipanggil majazi, letak sementara, bukan hakiki. Hakikinya kita maklumlah pegangan kita
secara hakikinya, sebenar-benarnya semua yang berlaku adalah datang daripada keesaan Allah pada perbuatan. Kesemuanya adalah perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tuturnya itu maha suci daripada huruf dan suara, dan terdahulu dan terkemudian, dan tersalah dan berbaris, dan sekalian bagai yang berubah. Kerana sekalian ini daripada sifat baharu, dan padahal kalam Allah qadim, dan yang qadim itu tiada bersifat dengan sifat baharu. Dan tuturnya, tutur Allah Subhanahu wa ta'ala, tutur di sini adalah pembicaraan sifat kalam ni lah. Tutur yang kedua di sini adalah sifat kalam. Sebab apa kata tutur di sini? Maksudnya sifat kalam yang ada di zat Allah Subhanahu wa ta'ala, kerana tutur tu maha suci daripada huruf dan suara. Jadi makna tutur dengan makna sifat kalam yang ada di zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi terdahulunya sifat kalam diterjemah dengan berkata-kata. Jadi berkata-kata tu ditukar pula kepada tutur. Berkata-kata terjemahan daripada sifat kalam yang ada di zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Berkata-kata tu ditukar pula kepada tuturnya, tutur Allah. Tapi tutur ni bukan makna bertutur. Tutur dengan makna sifat kalam yang ada di zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu tutur, bukan bertutur. Tapi dia tutur ni mari daripada terjemahan asalnya kalam diterjemah dengan berkata-kata. Lepas tu berkata ditukar pada dan tuturnya, yakni sifat kalam yang ada di zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maha suci daripada huruf dan suara. Sifat kalam Allah tidak berhuruf dan tidak bersuara hak dalam matan Ummul Barahin. Wal kalamu alladhi laisa biharfin wala sautin. Dan bermula kalam yang tiada berhuruf, yang tiada bersuara. Itu sifat kalam Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak berhuruf, tidak bersuara. Sebagaimana saya buat bandingannya, sifat kalam kita sendiri pun yang terletak di anak lidah kita pun sama juga. Tidak berhuruf dan tidak bersuara. Kalau sifat kalam kita bersuara, sekarang ni bunyilah suaranya. Dengung gitu. Jadi sifat kalam kita pun tidak berhuruf, tidak bersuara. Apabila kita berkata-kata, barulah keluar huruf, keluar suara. Bila kita berkata-kata, berkata-kata tu takluk bagi sifat kalam yang terletak di lidah kita. Fungsi bagi sifat kalam yang terletak di lidah kita, fungsinya apa? Berkata-kata. Bila berkata-kata, keluarlah perkataan yang didengari, yang berhuruf dan yang bersuara. Sifat kalam kita pun sama juga, tidak berhuruf, tidak bersuara. Jadi sifat kalam Allah tidak berhuruf, tidak bersuara. Ada satu fahaman yang terpesong, mereka menyatakan sifat kalam Allah berhuruf dan bersuara. Dan terdahulu dan terkemudian. Sifat kalam tak ada dahulu, tak ada kemudian. Macam sifat kalam kita lah. Apabila kita berkata-kata, barulah. Tadi berkata-kata. Kemudian berkata-kata. Kemudian berkata-kata. Ada yang berkata-kata yang terdahulu. Ada yang berkata-kata yang kemudian. Tapi sifat kalam kita ada dahulu. Ada terkemudian terdahulu. Tak ada juga sifat kalam kita. Bila berkata-kata. Bila Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman. Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quranul Karim. Maka adalah terdahulu, adalah terkemudian.
Hak terdahulunya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Tu hak terdahulu. Pandai ni. Kemudian keluar pula ayat-ayat firman Allah yang kemudian. Ada ayat Al-Quran yang Makkiyah yang diturunkan sebelum hijrah ke Madinah. Ada ayat Al-Quran yang Madaniyah yang diturunkan selepas Nabi hijrah ke Madinah. Ayat Makkiyah, ayat yang terdahulu. Ayat Madaniyah, ayat yang terkemudian. Itu apabila Allah berfirman. Keluarlah ayat Al-Quran yang kita baca sekarang. Yang ada huruf. Itu bukan sifat kalam Allah. Sifat kalam Allah. Tidak berhuruf, tidak bersuara. Sifat kalam Allah. Tidak berhuruf, tidak bersuara. Tidak terdahulu, tidak terkemudian. Adapun Al-Quranul Karim. Itu pergi kepada kalam lafzi. Yang kita bicara sekarang. Sifat kalam Allah yang qadimah. Yang tidak berhuruf, yang tidak bersuara. Adapun Al-Quranul Karim. Itu kalam lafzi. Berhuruf, bersuara. Dan terdahulu, terkemudian. Terdahulu dan terkemudian. Mana ayat dulu? Mana ayat kemudian? Mana surah dahulu? Mana surah kemudian? Ayat yang pertama. Ayat yang kedua. Ayat yang ketiga. Ayat yang pertama lah terdahulu. Kemudian ayat yang kedua. Terkemudian lagi ayat yang ketiga. Bersusun gitu. Itu dipanggil kalam lafzi. Al-Quranul Karim yang kita baca. Yang kita bicara sekarang. Sifat kalam Allah yang qadimah. Sifat yang ke-13 ni. Sifat yang ke-7 daripada 7 sifat ma'ani. Sifat kalam Allah yang qadimah. Yang sedia kala. Jadi kalau begitu Al-Quranul Karim kalam lafzi. Yang berhuruf, yang bersuara. Terdahulu dan terkemudian. Yang dinyatakan di bawah tu. Kerana sekalian ini daripada sifat baharu. Jadi Al-Quranul Karim yang kita baca ni jadi baharulah. Hakikinya begitulah. Tapi haram kita kata baharu. Kita wajib kena kata Al-Quranul Karim tu qadim. Ini fitnah yang timbul pada masa Imam Ahmad bin Hanbal. Yang mana khalifah pada masa itu dipengaruhi oleh puak Mu'tazilah. Puak Mu'tazilah memaksa supaya menyatakan Al-Quranul Karim yang sedang dibaca itu adalah baharu. Jadi di antaranya Imam Ahmad bin Hanbal kekal menyatakan bahawa Al-Quranul Karim tu qadim sedia kala. Bila Al-Quranul Karim tu qadim sedia kala, maka ianya bukan makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab kalau baharu makhluk Allah. Kalau qadim bukan makhluk Allah. Jadi Al-Quranul Karim yang kita sedang baca, yang ada huruf, ada suara, wajib kena kata qadim, bukan makhluk Allah. Qadim macam mana? Berhuruf, bersuara, ada terdahulu, ada kemudian. Itu semua sifat baharu belaka. Memang hakikinya Al-Quran yang kita sedang baca itu adalah baharu, makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi haram kita nak kata ianya baharu dan juga makhluk. Baharu makhluk Allah lah jadinya. Haram kita kata, melainkan dalam majlis ilmu sahaja. Sebenar pun tak boleh nak cakap. Macam gini lah bandingan. Perkara jahat sebenar-benarnya qada'. Tapi boleh ke kita cakap kat luar gitu? Perkara jahat qada'. Perkara jahat qada'. Tak boleh nak cakap gitu, haram. Melainkan dalam majlis ilmu. Ada ni. Jadi Al-Quranul Karim kalam lafzi yang kita baca sekarang
itu adalah baharu. Makhluk Allah Subhanahu wa taala ianya berhuruf bersuara, ada terdahulu, ada terkemudian. Tapi wajib kena kata Al-Quranul Karim tu qadim. Hak Mu'tazilah pada masa Imam Ahmad bin Hanbal tu memaksa supaya khalifah yang terpengaruh dengan Mu'tazilah pada masa tu memaksa supaya berkata Al-Quranul Karim tu adalah baharu. Yang masyhurnya kisah Imam Ahmad bin Hanbal lah. Masyhurnya. Dan ada lagi ulama-ulama yang lain. Isa bin Dinar dipenjara 20 tahun kerana mempertahankan Al-Quranul Karim adalah qadim, bukan makhluk Allah. Dipenjara 20 tahun. Kisah Imam Ahmad bin Hanbal dipukul dalam penjara. Khalifah meninggal. Khalifah yang pengganti itu yang membebaskan Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Bukhari rahimahullah dia lari. Dia hijrah. Serta berdoa, Allahumma qbikni ilaika ghair maftun. Ya Allah, ambilkan akan daripada engkau hal keadaan tidak kena fitnah. Ini fitnah besar. Imam Bukhari rahimahullah berdoa seumpama tu 4 hari diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab memang betul Al-Quranul Karim yang kita baca tu ada huruf, ada suara, ada terkemudian, ada terdahulu. Ayat yang terdahulu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ayat pula ada susung. Mana kata qadim? Ianya baru bila makhluk Allah. Tapi kenapa ulama-ulama ahli sunnah mempertahankan bahawa Al-Quranul Karim yang hakikinya tu baharu wajib kena kata qadim. Sebab Quran tu sendiri lafaz yang mushtarak. Yang mana Quran tu kena kepada sifat kalam Allah yang qadimah. Dan Quran tu juga kena kepada Al-Quran yang baru yang kita sedang baca. Quran belaka. Yang hak sifat kalam Allah yang qadimah yang bukan makhluk dipanggil Al-Quran. Hak baharu yang kita sedang baca dipanggil Al-Quran. Memanglah kita boleh bahagi Quran kalamullah yang qadimah nu yang ada di zat Allah. Quran kalam lafzi yang baharu ni yang kita sedang baca. Tapi tetap dinamakan Quran. Hak qadim pun Quran, hak baharu pun Quran. Hak qadim pun kalamullah, hak baharu pun kalamullah. Hak qadim kalamullah, sifat kalam yang ada di zat Allah Subhanahu wa taala. Hak baharu pun kalamullah. Kalamullah Allah berfirman. Tapi kalamullah kedau. Ini yang kita bicara sekarang, sifat kalamullah juga. Yang kita baca tu kalamullah juga. Hak sedia kala tu pun Quran. Hak yang sedang kita baca sekarang ni Quran. Bolehlah kita bahagi mula-mula. Tapi akan timbul kesamaran kemudian. Yang asalnya hak Quran kalamullah yang kita sedang baca ni yang baru. Akhir naik kepada Quran yang sifat kalam Allah yang qadimah jadi baru juga. Kapilah jadinya. Maka ulama pun mempertahankan. Sebut kata Quran, kalamullah, wajib kena kata qadim, bukan makhluk Allah. Bila qadim sedia kala bukan makhluk lah. Baru maka makhluk. Wajib kena kata qadim, bukan makhluk. Quran tu, hak kita bicara sekarang ni, Quran hak di depan kita ni, wajib kena kata qadim, bukan makhluk juga. Walaupun hakikinya baru, ia makhluk Allah. Sebab apa? Takut kesamaran. Takut kesamaran. Benda betul. Tapi takut kesamaran kemudian. Maknanya, jaga dah daripada awal. Jaga dah daripada awal. Boleh kita sebut dalam majlis ilmu sahaja. Nak cakap keluar jangan. Takut kesamaran. Betul asalnya. Quran kalamullah yang qadimah. Nuh sifat kalam Allah.
Quran, kalamullah yang kita sedang baca ni sekarang, itu baharu, kalam lafzi. Bila baharu, ianya makhluk Allah. Itulah gitunya. Bagi molek-molek. Tapi kemudian takut kesamaran. Bila kita bicara mula-mulanya, yang baharu, yang ia makhluk Allah, ni Quran di depan mata kita ni. Kalamullah di depan mata kita ni. Takut naik kepada hak sifat kalam Allah. Hak qadimah kata baharu juga. Kapil lalulah. Dia takut kesamaran kemudian jaga daripada hawa. Ini bab pegangan. Ini bab pegangan. Betul pun kalau buat pada kesamaran, hukumnya haram. Betul. Tapi buat pada kesamaran. Ini bab pegangan ni. Ini contoh-contoh. Betul dok kalau orang kata belajar sifat 20 tak wajib. Memang betul. Pandai ni. Dia mula-mulanya soal dulu. Soal perakat lah. Soal golongan yang nak mengelirukan. Dia pun nak tanya. Dan awak semua ni belajar tauhid sifat 20. Belajar tauhid 20 wajib ke dok? Jawab wajib. Tauhid sifat 20 ni kurung yang keempat. Ada ni. Jadi kalau belajar sifat 20 tu wajib, Imam Syafi'i kita berdosa lah. Baik Imam Syafi'i tak sempat belajar sifat 20. Ada ni. Imam Syafi'i kurung yang kedua. Sifat 20 kurung yang keempat. Sebab tu kita kena balik pada akidah Imam Syafi'i. Sebab fiqh kita Imam Syafi'i, kenapa kita nak balik akidah pada sifat 20? Kalau kita sampai tahap Imam Syafi'i. Sampai ilmu kepada kita, ilmu akidah, salsilah pada Imam Syafi'i. Sebagaimana hak fiqh. Tapi dah tauhid kita salsilah sampai kepada kaedah sifat 20. Dah kaedah akidah Imam Syafi'i direct pada Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita mampu direct pada Quran dan hadis bagaimana Imam Syafi'i, kita balik pada akidah salaf, akidah Imam Syafi'i, direct pada Quran dan hadis. Kita tak mampu. Silsilah sampai kepada kita dalam bab ilmu tauhid adalah kaedah sifat 20. Kurung yang keempat. Yang guru mereka silsilah sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam juga. Kena fahamlah situ. Tapi golongan yang nak bawa kesamaran ni, yang nak mengelirukan ni, kalau wajib dalam sifat 20, berdosa Imam Syafi'i. Para sahabat berdosa jugalah. Sebab para sahabat pun tak belajar tauhid sifat 20. Tak wajib belajar tauhid sifat 20. Lepas tu kita nak tauhid mana? Tauhid Quran hadis direct. Siapa nak ajar kita tauhid Quran hadis direct? Sebagaimana 3 kurung yang pertama. Siapa nak ajar? Hak golongan ni nak ajar akidah Quran dan hadis. Golongan ni terkadang bukan ayat mutasyabih aja terpesong. Ayat muhkamah, bab qada qada pun terpesong. Golongan ni. Memang hak kewajipan kitanya adalah fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li zambika walil mu'minina wal mu'minat. Itu hak kewajipan kita. Mengenal Allah. Kewajipan kita. Mengetahui dan mengenal akan bahawa tiada Tuhan melainkan Allah. Jadi kewajipan kita mengetahui dan mengenal Allah. Jalan nak mengetahui mana Allah tu. Jalan direct kepada Al-Quran dan hadis. Maka wajiblah mendalami ilmu Al-Quran. Mendalami ilmu hadis. Yang wajib adalah mengenal Allah. Kita pula mengenal Allah melalui kaedah sifat 20. Bila mengenal Allah tu wajib, belajar sifat 20 wajiblah. Tapi dia kata belajar sifat 20 tak wajib. Tak salah pun kalau kira nak hurah. Yang wajibnya kenal Tuhan. Jalan mana? Jalan direct Quran hadis lah. Mendalami Quran hadis lah. Tak payah kata belajar sifat 20.
Kita melalui kaedah sifat 20. Maka wajiblah belajar tauhid kaedah sifat 20. Jadi dia kata nak bawa kesamaran. Bukan nak bawa kesamaran. Kesamaran awal dah. Oh ni haram ni. Nak bawa kesamaran mengelirukan orang awam. Bila gitu kok, tak payah belajar tak sebab 20. Lepas tu akidah macam mana? Oh, kita baca Quran. Kita baca Quran, kita tengok terjemahan. Mudah kita pun tadabbur. Oh, hebat. Baca Quran, baca kaca makin ni. Oh, tengok terjemahan, nak tadabbur, kita ambil akidah situ. Allah. Ni. Bukan kata akan timbul kesamaran. Kesamaran awal-awal bukan kesamaran awal-awal, menyesatkan awal-awal lagi. Hak ni takut kesamaran kemudian. Maka tidak diharuskan. Haram kita menyatakan Al-Quranul Karim, kalamullah yang sedang kita baca adalah makhluk Allah, adalah baharu dan ia makhluk Allah. Haram kita kata seumpama tu kerana takut kesamaran kemudian. Tapi sebenar-benarnya memanglah Al-Quranul Karim, kalamullah yang kita baca ni berhuruf, bersuara, ada terdahulu, ada terkemudian, memanglah ianya baharu. Bila baharu ianya makhluk Allah Subhanahu wa taala, hanya kita boleh membicara dalam majlis ilmu sahaja. Kalau luar nak bercakap, hukumnya adalah haram. Wajib kita berkata Al-Quranul Karim, kalamullah yang sedang kita baca adalah qadim, sedia kala bukan makhluk Allah. Bila qadim bukan makhluk Allah, bila baharu menjadi makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi maha suci daripada huruf dan suara dan terdahulu dan terkemudian dan tersalah dan berbaris dan sekalian bagai yang berubah. Sekalian bagai yang berubah. Berubah lah. Iqra' dia berubah, bina dia berubah. Ada yang baca tebal, ada yang baca nipis, ada yang baca panjang, ada yang baca pendek. Ni. Dan kerana sekiranya ini daripada sifat baharu. Apa hak tu? Sifat baharu apa? Kalam lafzi baharu lah. Jadi kalam lafzi ni memang baharu. Sama ada mutakallim tu qadim Allah Ta'ala atau mutakallim tu baharu kita, sama telah lah. Memang baharu. Sifat kalam lafzi tu baharu. Dan ni padahal kalam Allah qadim. Sifat kalam Allah tu qadim. Dan yang qadim itu tiada bersifat dengan sifat baharu. Ini masih lagi membicarakan hak sifat kalam Allah yang qadimah. Yang bertakluk kepada perkara yang wajib, bertakluk kepada perkara yang harus, dan bertakluk kepada perkara yang mustahil. Sebagaimana takluk ilmu. Takluk pada perkara yang wajib, perkara yang harus dan perkara yang mustahil. Takluk kalam sama dengan takluk ilmu. Kalam Allah menunjuk atas yang wajib. Didatangkan contoh ayat, anallahu la ilaha illa ana. Aku kata Allah, aku ialah Allah. Tiada Tuhan yang disembah sebenar melainkan aku, kata Allah. Ini kalam Allah menunjukkan atas perkara yang wajib lah. Jadi kalam Allah menunjuk atas perkara wajib ni banyaklah. Qul huwallahu ahad. Tu kalam Allah menunjuk atas perkara yang wajib. Wa ilahukum ilahun wahid. Bermula Tuhan kamu Tuhan yang esa. Tu menunjuk atas perkara yang wajib. Kemudian ia menunjuk atas perkara mustahil. Didatangkan contoh, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Dan Allah menjadikan ia akan sekalian kamu dan sekalian perbuatan kamu. Itu ayat menunjukkan atas perkara yang harus. Khalaqallahu samawati wal ard. Menjadi oleh Allah akan langit dan bumi. Itu menunjukkan atas perkara yang harus. Harus Allah mengada dan meniada tiap-tiap mungkin yang kita bicara, yang
yang akan dibicarakan nanti. Berkaitan dengan sifat harus bagi Allah Subhanahu wa taala mengada dan meniadakan tiap-tiap mungkin. Allah mengadakan sekalian kamu harus, dan sekalian perbuatan kamu perkara harus. Jadi wallahu khalaqakum wa ma ta'malu, kalam Allah yang menunjukkan atas perkara yang harus. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Inilah ayat Al-Quran yang menjadi dalil. Yang menjadi dalil atas pembicaraan berkaitan dengan ikhtiar dan usaha. Ini ayat ni. Yang menjadi dalil atas pembicaraan berkaitan dengan ikhtiar dan usaha di sisi ahli sunnah wal jamaah. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Bermula Allah Subhanahu wa taala menjadikan akan kamu, dan Allah yang menjadikan akan perbuatan kamu. Surah As-Saffat ayat yang ke-96. Ayat ini menjadi dalil semua perbuatan, sama ada perbuatan ikhtiari ke ittirari ke, ianya adalah perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Ayat surah As-Saffat ayat 96 ni jelas. Wallahu khalaqakum, dan bermula Allah Taala menjadi akan sekalian kamu. Itu jelaslah. Dan wa ma taf'alun, dan Allah menjadikan akan sekalian perbuatan kamu. Perbuatan kamu tu Allah yang jadikan, bukan kamu yang jadikan sendiri. Gerak diam kamu tu perbuatan Allah. Berhasil perbuatan kamu tu perbuatan Allah. Ini dalil bahawa sekalian perkara, termasuk perbuatan hamba yang ikhtiari, yang hamba pilih-pilih ni, ianya adalah perbuatan Allah. Hamba memilih, Allah yang perbuat. Hamba pun gerak diam untuk melakukan apa yang dipilih, ianya perbuatan Allah. Wa ma ta'malun, Allah yang menjadikan akan sekalian perbuatan kamu. Perbuatan kamu tu Allah yang jadikan. Mana perbuatan ikhtiari pun adalah perbuatan Allah. Perbuatan ikhtiari lah banyak ni. Kita pilih gerak, pilih diam, pilih gerak, pilih diam. Hak ittirari, hak tu, hak kita tak pilih. Mana? Menguap. Pilih. Buat menguap. Atau ittirari. Itu memanglah perbuatan Allah. Ada ni. Kita setok keju. Memang bukan. Itu perbuatan ittirari, kita tak pilih. Kita tersepak, terjatuh. Itu memang ittirari, kita tak pilih. Memang perbuatan Allah. Hak banyaknya kita pilih lah. Kita pilih untuk gerak, kita pilih untuk diam, kita pilih untuk gerak, kita pilih untuk diam. Ianya adalah perbuatan Allah. Keesaan pada perbuatan. Keesaan pada perbuatan. Semua yang berlaku perbuatan Allah. Sama ada perbuatan ikhtiari, sama ada perbuatan ittirari. Sama ada perbuatan zahir daripada manusia, sama ada perbuatan zahir daripada makhluk Allah yang lain. Kesemuanya adalah perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala ni. Tapi walaupun perbuatan kamu tu Allah yang jadikan, tapi dalam ayat tu Allah Ta'ala kata tak perbuatan kamu. Ni kena beralih sikit lah. Sekarang barang yang kamu perbuat tu pun Allah yang perbuat. Allah yang menjadikan kamu, itu jelas. Dan Allah yang menjadikan sekalian perbuatan kamu. Jadi perbuatan kita ni Allah yang jadikan. Ada ni. Tapi Allah kata tak perbuatan kamu. Allah Ta'ala kata perbuatan kamu. Allah Ta'ala sandar juga perbuatan kamu tu Allah yang jadikan. Jadi perbuatan kita ni Allah yang jadikan. Tapi Allah kata tak perbuatan kita. Allah Ta'ala kata, maka kita wajib berpegang. Hamba ada perbuatan. Hamba ada pilihan dan perbuatan. Sebab apa? Tuhan kata ni perbuatan kamu. Wajib berpegang. Tapi pilihan dan perbuatan kita adalah perbuatan Allah. Gitu je.
Jadi kalau pilihan dan perbuatan kita perbuatan Allah, tak ada kita. Memang tak ada hakikinya. Hakikinya memang tak ada. Bila sekalian perbuatan Allah, ada kita? Tak ada lah. Bila sekalian qada dan qada Allah, ada kita? Tak ada lah. Dan sekalian qada kan, ada kita? Tak ada. Cuma dah Tuhan kata, perbuatan kamu, Allah yang perbuat. Tapi Tuhan kata perbuatan kamu. Maka wajib berpeganglah kita ada pilihan dan perbuatan. Tapi diri pilihan dan perbuatan kita tetap perbuatan Allah. Tetap qada. Dia kena gitu. Ini satu ayat ni. Ini satu ayat. Satu ayat. Faham di satu ayat ni, kita berpegang hak Tuhan belaka. Faham di ayat yang sama, kita wajib berpegang hamba ada pilihan dan perbuatan. Di satu ayat. Sama macam wama ramaita iz ramaita walakinallaha rama. Itulah. Tidak melontar pasir engkau ya Muhammad ketika engkau melontar pasir, akan tapi Allah Taala lah yang masukkan pasir dalam mata orang kafir. Dalam peperangan Hunain dengan Puak Hawazin ketika selepas ada pembukaan kota Mekah itu. Tidak melontar pasir engkau ya Muhammad. Tapi Tuhan sandok ketika engkau lontar, akan tapi Allah yang masukkan pasir dalam mata orang kafir. Tuhan kata engkau tidak melontar. Itu hakiki dia. Ketika engkau melontar, itu pada zahir dia. Jadi wajib berpegang, Nabi ada perbuatan. Tapi perbuatan Nabi hakikinya adalah qada. Gitu. Wa ma ramaita, tidak melontar engkau ya Muhammad. Itu hakiki. Sebab apa? Sekalian perbuatan Allah. Kenapa? Sekalian qada dan qadar. Iz ramaita, ketika engkau lontar. Tuhan kata ketika kau lontar pula. Jadi macam apa? Macam berlawan tu. Tidak melontar ketika kau lontar. Tidak melontar engkau ya Muhammad ketika engkau lontar. Berlawan tu. Tak. Tidak melontar pada hakiki ketika engkau lontar pada zahir. Ini hak huraian Ahlussunnah wal Jamaah. Huraian golongan terpesong pula. Tidak melontar engkau ya Muhammad ketika engkau lontar. Dicapur dua tu. Mana apa ni? Bekerjasama antara perbuatan Allah dengan perbuatan Nabi. Tidak melontar engkau ya Muhammad ketika engkau lontar, akan tapi Allah Ta'ala yang melontar. Allah Ta'ala yang melontar ketika engkau lontar ya Muhammad. Golongan terpesong, dia kongsi dua tu. Jadi perbuatan Allah berkongsi dengan perbuatan Nabi. Kongsi terpanggil syirik. Ni, dia ambil ayat tu, tapi dijadikan syirik. Ahlussunnah ayat yang sama, diasingkan. Hakikinya perbuatan Allah, zahirnya perbuatan Nabi. Golongan terpesong, dah. Ketika engkau lontar, Nabi ada perbuatan. Allah yang melontar. Jadi hak Nabi pun ada, hak Allah pun ada. Kongsi. Perbuatan Nabi separuh, perbuatan Allah separuh. Mana perbuatan Nabi? Nabi lontar. Mana perbuatan Allah? Allah sambung masuk pasir dalam mata orang kafir. Yang lontar mula-mula Nabi. Yang sambung pasir masuk mata orang kafir Allah. Ada. Dia kata tu pula. Ayat yang sama. Tu kata nak tadabbur ayat sendiri. Ambil Al-Quran, tengok terjemahan, kita pun tadabbur. Gelak gambar lah jawapan dia. Ni hak Tuhan kata inna anzalna. Itulah surah Al-Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadri. Kenapa kami yang menurunkan? Sebab bekerjasama antara perbuatan Allah dengan perbuatan Jibril. Sebab tu kami yang menurunkan. Kenapa kami? Bekerjasama antara perbuatan Allah dengan perbuatan Jibril. Allah yang Jibril yang menurunkan wahyu, tapi bekerjasama dengan perbuatan Allah. Betullah sesungguhnya kami yang menurunkan akan Al-Quran. Kami, sebab apa? Kami di situ berkongsi antara perbuatan Allah dengan perbuatan Jibril. Sama juga ni. Ini ada rakaman belakang ni. Kita dok kesan pada perbuatan. Makhluk tak ada perbutan. Wa imam makhluk tu Nabi tak ada perbuatan. Wa imam makhluk tu malaikat tak ada perbuatan.
Semua yang berlaku adalah perbuatan Allah. Allah khaliqu kulli syai. Allah yang menjadikan sekalian perkara. Makhluk tak ada perbuatan. Walaupun makhluk tu nabi, walaupun makhluk tu malaikat. Tiba-tiba makhluk ada perbuatan. Nabi perbuatan separuh, Allah sambung separuh. Jadi turunkan wahyu bekerjasama antara perbuatan Allah dengan perbuatan malaikat Jibril. Ni. Ada ni. Patut ayat hak berkaitan dengan Allah Ta'ala ni berkaitan dengan menumbuhkan pokok tu lah. Ayat dia. Jadi ayat tu menunjukkan bahawa kami itu bekerjasama antara perbuatan Allah dengan perbuatan petani. Sebab tu Allah Ta'ala sebut dengan kami. Ni. Golongan yang mensyirikkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ni nak balik Al-Quran di direct Ini macam cerita satu ayat. Satu surah. Bak itiak usaha. Fatihah kita lah satu surah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allah tuang. Hak dia belaka. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Akan dikau kami sembah. Akan dikau ya Allah kami minta pertolongan. Maka wajib berpegang kami hamba ada pilihan dan perbuatan. Tapi pilihan dan perbuatan kami tetap duduk di bawah Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allah Tuhan. Jadi perbuatan kami, pilihan kami tetap marbu kepada Allah. Jadi tetap Allah perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kita catung akidah Ahlussunnah Jemaah dalam bab usaha pada satu ayat. Pada satu surah. Ayat lain lah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ayat lain. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ayat lain. Tapi satu surah. Yang kita baca ni. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malu. Satu ayat. Wa ma ramaita iz ramaita walakinnallaha rama. Satu ayat. Di situlah keluarnya. Kita wajib berpegang sekalian perbuatan Allah. Kita wajib berpegang hamba ada pilihan dan perbuatan. Tidak berpegang hamba ada pilihan dan perbuatan. Tunduk pada akidah Jabariyah. Tapi pilihan dan perbuatan tetap hak Allah juga. Kalau pilihan dan perbuatan hak hamba, terlajak pada Qadariyah. Tidak berpegang hamba ada pilihan dan perbuatan, tunduk pada Jabariyah. Tapi memang hakikinya Jabariyah. Tapi kalau berpegang pilihan dan perbuatan hak hamba mutlak, tunduk terlajak pada Qadariyah pula. Hak Allah, hak hamba mutlak macam mana? Allah yang menjadikan sekalian perbuatan kamu. Perbuatan hamba macam mana? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allah Tuhan. Hak dia belaka. Jadi makna Jabariyah Qadariyah ni, dia pun asalnya ambil di Quran juga. Tapi pemahaman yang salah. Ni termasuk saya sebut tadi itulah. Hak bawa kesamaran. Nak menarikkan orang daripada kaedah sifat 20. Dia kemukakan soalan yang nak mengelirukan. Golongan nimpung mensyirikkan Allah pada perbuatan. Golongan kita boleh tengok dalam banyak pengajaran-pengajaran mereka. Kalau semua qada dan qadar, semua kehendak Allah, semua terikat dengan qada qadar, Jabariyah memang hakiki dia begitu. Tak. Hak qada qadar, hak Allah paksa, yang mana kita tak boleh nak ubah sebahagian. Mana langit bumi itu tak ada kait dengan kita boleh nak ubah. Lahir bila, mati bila, kita tak boleh nak ubah. Muka macam mana, comel ke uduh, ibu bapaknya ibu bapak mana, bangsa apa, jantina apa, lahir di mana. Hak ni hak Tuhan. Hak ni dipaksa, kita tak boleh nak ubah hak ni. Tapi dalam perbuatan harian kita ni, kita diberi kebebasan sebebas-bebasnya. Tidak terikat dengan qada dan qadar. Allah hanya mengetahui. Ni. Baik ke jahat, bukan qada qadar. Ini sesat lebih daripada Mu'tazilah yang masyhur, yang hanya menolak qada Allah pada perkara jahat. Mu'tazilah yang masyhur hanya menolak
qada Allah pada perkara jahat. Golongan ni menolak qada Allah perkara baik ke perkara jahat ke? Tak ada. Hamba diberi kebebasan sebebas-bebasnya untuk memilih dan melakukan perkara baik dan jahat. Baik pun tak ada qada Allah. Allah hanya mengetahui. Allah tidak menghendaki. Allah tidak menetapkan. Allah tidak memutuskan. Hamba diberi kebebasan sebebas-bebasnya. Maka hamba yang diberi kebebasan sebebas-bebasnya akan dipertanggungjawabkan di hari akhirat. Sebab hamba sendiri pilih buat jahat. Kena hukum lah. Sebab hamba pilih sendiri. Tapi kalau perkara jahat tu qada Allah, hamba akan dihukum zalim Allah. Ini golongan ni. Golongan yang mempermain-mainkan kaedah sifat 20. Yang nak mengelirukan masyarakat dengan kaedah sifat 20. Golongan ni. Boleh tengok. Mu'tazilah yang masyhur hanya menafikan perkara jahat sahaja daripada qada Allah. Allah tidak menghendaki, Allah tidak menentukan, tidak menetap, tidak memutuskan seseorang hamba akan melakukan kejahatan. Allah hanya mengetahui. Tapi perbuatan baik, tu kehendak Allah. Allah menentukan pada azal. Allah menetap, Allah memutuskan pada azal. Perkara baik, golongan ni dok. Dalam kehidupan kita perlu tahu, tidak ada kehendak Allah. Allah hanya mengetahui. Hamba diberi kebebasan sebebas-bebasnya untuk memilih dan melakukan perkara baik ataupun memilih dan melakukan perkara jahat. Baik buruk pun Allah tidak menghendaki. Sebebas-bebasnya. Kita dok sekalian qada qadar. Kita diberi pilihan sebebas-bebasnya pada zahir. Ini diulang semua ni. Mukhtaran zahira. Kita memilih pada zahir. Kita memilih sebebas-bebasnya pada zahir. Ni kita main masjid. Kita tidak ditarik. Kita memilih sebebas-bebasnya untuk melangkah datang ke masjid. Pada zahir. Itulah qada qadar. Hak lari daripada masjid. Sebebas-bebasnya juga. Melangkah lari daripada majlis ilmu. Sebebas-bebas juga. Tapi hakikatnya itu qada qadar. Tapi perkara yang tak baik jangan sandar pada qada qadar. Itu je lah. Bahagian masing-masing tu. Zahir kita bebas. Memilih dan melakukan kebaikan dan kejahatan. Tapi bebas pada zahir. Majburan batina, hakikinya kita dipaksa terikat dengan qada dan qadar. Sebab apa? Sebab sekalian qada dan qadar, sebab keesaan Allah pada perbuatan. Sekalian. Golongan terpesu ni dok ni. Hak terikat qada qadar, tadi lahir. Hidung macung, hidung kepek ni tak ada ceramah ni. Putih, hitam. Ni. Hak ni tak boleh pilih. Jantina, lelaki perempuan tak boleh pilih. Ni dipaksa terikat qada-qadar. Ada ni. Ibu bapa mana tak boleh pilih. Ke boleh pilih? Nak ibu bapa yang kaya. Tak mahu ibu bapa yang susah. Tak boleh pilih. Nak pilih ibu bapa bangsa mana? Tak boleh pilih. Nak pilih ibu bapa bangsa comel-comel. Jangan uduh-uduh. Tak boleh pilih. Satu je. Hak terikat dengan qada-qadar. Dalam kehidupan kita puluh tahun ni, sebebas-bebasnya. Hak golongan yang terpesong. Yang mempermainkan kaedah sifat 20. Yang kononnya nak kembali pada Al-Quran dan hadis sahaja. Seolah-olahnya kaedah sifat 20 ni bukan Quran hadis. Allah wujud kidang bakak ni manusia yang reka. Kaedah memanglah ulama belaka yang susung kaedah ilmu. Kaedah ilmu mana pun ulama belaka susung. Ilmu tauhid, ilmu fiqh, ke ilmu tasawuf, ke ilmu tafsir, ke ilmu hadis, ke ulama belaka yang susung. Ilmu tajwid ke ulama belakanya yang reka. Ulama belaka yang reka. Izhar, ikhfa, idgham, iqla', ada hadis. Ulama belakang yang reka ni kaedah ilmu tu. Kalau kita nak buat soalan nak kesamaran, wajib tak belajar sifat 20? Kalau wajib Imam Syafi'i berdosa. Kalau tanya kita, wajib tak belajar hukum tajwid? Wajiblah bagi kita nak baca Quran. Kena belajarlah hukum tajwid. Masa sahabat ada hukum tajwid.
Ada Nabi bersabda. Hukum bunuh mati ada 5. Ada Nabi bersabda. Oh, kalau wajib belajar tajwid sebab nak baca Quran, dosa sahabat. Sebab sahabat tak ngaji hukum tajwid. Boleh kata gitu? Sahabat direct musyafahah dengan Nabi SAW. Ulama kemudian ni silsilah sampai kepada Nabi SAW. Dia pun susung. Hak ni letak nama izhar. Hak ni letak nama ikhfa. Hak ni letak nama idgham, ikhlas. Nak letak nama ni lurah ni tengok pada sebab apa letak nama izhar? Kenapa letak nama izhar pada lurah? Apa letak nama gitu? Adalah munasabah dia. Lepas tu letak nama izhar, letak nama ikhfa, letak nama idgham. Tapi ada dah hadis. Semua tak ada belaka. Ulama belaka yang susung. Sama dengan kaedah sebab 20. Wujud kena bakok ulama susung. Tapi wujud kena bakok tu akidah, bukan akidah Quran hadis. Jadi seolah-olahnya kembali pada Quran hadis. Jangan balik pada kaedah sifat 20. Jadi kalau kaedah sifat 20 ni bukan Quran hadis. Dia pun nak balik pada Quran hadis. Timbul pahaman tadi tu. Dia boleh sesat daripada Mu'tazilah hak asal laginya. Yang masyhur perkara jahat je bukan qada Allah. Yang baik jahat tak ada. Qada Allah lahirkan manusia, matikan manusia. Ni boleh tengok dalam rakaman belaka ni. Orang golongan dia main hebatlah dianya. Dia yang sunnahnya. Tapi akidah ahli bid'ah. Akidah yang sesat. Mengaku sunnah pun akidah ahli bid'ah. Sebab apa? Sebab semuanya Tuhan. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Dan Allah yang menjadikan kamu sekalian. Dan Allah yang menjadikan perbuatan kamu. Hak kamu tak Tuhan belaka. Qada-qadar belaka. Tapi cuma dalam ayat ni. Surah Safat ayat 96 ni. Perbuatan kamu. Tuhan sebut juga nama perbuatan kita. Maka wajib berpegang. Hamba ada pilihan dan perbuatan. Tapi pilihan dan perbuatan hamba. Tetap perbuatan Allah. Tetap qada dan qada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi tanda molek ni ayat ni. Ini didatangkan ayat. Kalam menunjukkan tapkaya haru. Tapi kita ingat molek ayat ni. Ayat. Wa ma ramaita iz ramaita walakinnallaha rama. Apa tu hak tetap dah kitanya. Suratul Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hak Tuhan belaka. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wajib berpegang. Kami hamba ada pilihan dan perbuatan. Tapi pilihan dan perbuatan kami tetap. Perbuatan Allah. Qada dan qadar Allah subhanahu wa ta'ala. Bermula kelakuannya. Kelakuan kalam Allah subhanahu wa ta'ala. Tiada kita ketahui seperti tiada ketahui dengan zatnya dan dengan bermula kelakuannya. Kelakuan hakikat sifat kalam Allah tu. Tidak buruk, tidak bersuara, tidak terdahulu, tidak terkemudian ni. Tiada kita ketahui hakikat dia. Tiada kita ketahui ni seperti bandingan dia. Seperti tiada ketahui dengan zatnya. Hakikat zat Allah kita tak tahu. Tapi yang kita tak tahu itulah. Itu dia panggil tahu. Al-ajzu anil idraki idrakung. Lemah daripada mendapat. Itulah ilmu yang dikehendakinya. Dan hakikat. Dan tiada. Dan dengan sekian hakikat sifatnya. Sifat Allah. Hakikat sifat kudrah. Kita tak tahu. Hakikat sifat iradah. Kita tak tahu. Hakikat sifat kalam. Kita tak tahu. Syahdan ketahui ilmu hitalib. Bahawasanya huruf itu. Bangsanya dengan kalam yang berdiri pada zatnya. Tiada boleh bercerai. Tiada boleh bercerai. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famasabikin.
warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.